Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk bab 6 iaitu persamaan linear. Okey, jadi hari ini kita akan pergi kepada 6.1 persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Okey, apa itu persamaan linear dalam satu pemboleh ubah? Persamaan linear dalam satu pemboleh ubah ialah persamaan yang, awak lihat di sini, dia bagi contoh persamaan. X tambah 5 sama dengan 8. Okey, cuba kita lihat X ni. Okey, X ni, kuasa bagi X ialah 1. X ni awak tak nampak kuasa kan? Tak nampak kuasa tu dia bermaksud kuasa dia ialah 1. Kalau 2 kita kena tulis X kuasa 2. Tapi kalau X kuasa 1, kita tak perlu tulis pun tak apa. X ni bermaksud X kuasa 1. Okey, satu lagi, dia hanya ada satu pemboleh ubah. Pemboleh ubah tu yang kita belajar bab 5 lepas. Dia ada satu pemboleh ubah iaitu X. Okey, satu lagi, dia ada tanda sama ni, kesamaan. Jadi kalau cukup tiga syarat ni, dia merupakan persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Pertama, kuasa bagi pemboleh ubah ialah 1. Lepas tu, dia ada satu pemboleh ubah. Satu lagi dia ada tanda sama. Okey, kalau lengkap tiga syarat tu, dia merupakan persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Okey, kita lihat contoh yang pertama dalam buku teks muka surat 125. Okey, terangkan sama ada persamaan yang berikut ialah persamaan linear dalam satu pemboleh ubah atau bukan. Okey, soalan A, 3x tambah 2 sama dengan 5. Okey, lihat. Persamaan dia, pemboleh ubah dia x. Kuasa apa? Kuasa 1. Okey, syarat yang kedua, dia kena ada satu pemboleh ubah. Okey, betul tak? Betul lah. Dia ada satu pemboleh ubah iaitu X dan dia ada tanda sama. Jadi jawapan dia ya. Kerana persamaan ini mempunyai satu pemboleh ubah X dan kuasa bagi X ialah 1. Okey, P. P tolak 4Q sama dengan 6. Okey, yang pertama kita tengok. Okey, kalau lihat, dia ada P dan Q. Okey, dua pemboleh ubah. Jadi, teruslah awak boleh jawab bukan. Kerana persamaan ini mempunyai dua pemboleh ubah. P dan Q. Okey, sedangkan dia nak persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Tapi dia bagi dua, P dan Q. Terus bukanlah. Okey, yang C. 2K. Okey, 2 kurungan K tolak 7 sama dengan K per 3. Okey. Kita tengok K. K ni kuasa 1. Ni kuasa 1 juga. Okey. Ya, kerana persamaan ini mempunyai satu pemboleh ubah K. Dan kuasa bagi K ialah 1. Okey, walaupun K ni dia tulis 2 kali, tapi dia masih K kan? Masih yang sama. Jadi dia ada satu pemboleh ubah iaitu K. K juga berkuasa 1. Dan dia ada tanda sama kat sini. Okey, jadi ya lah. Okey, yang D, Y kuasa 2 tambah 3Y sama dengan 1. Okey, awak tengok Y kuasa 2. Okey, syarat dia kena, pemboleh ubah tu kena kuasa 1. Tapi bila awak lihat dia berkuasa 2, bukanlah. Bukan, kerana kuasa tertinggi bagi pemboleh ubah Y ialah 2. Okey, cuba awak jawab soalan buku kerja muka surat 55. Stop dulu video, kemudian awak jawab soalan. Okey, dah jawab. Tentukan sama ada setiap persamaan berikut ialah persamaan linear dalam satu pemboleh ubah atau bukan. Okey, kita tengok contoh. P tolak 12 sama dengan 14. Okey, ingat 3 syarat yang dia kata kalau pemboleh ubah. Kalau pemboleh ubah
persamaan linear satu pemboleh ubah. Persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Syarat pertama ialah kuasa tertinggi pemboleh ubah ialah 1. Lepas tu yang kedua, ada satu pemboleh ubah. Yang ketiga, dia mesti ada kesamaan, tanda persamaan. Okey, tengok yang pertama, contoh ni. Okey, kuasa tertinggi dia adalah 1. P ni kuasa 1 kan, tak nampak tu bermaksud dia kuasa 1. Okey. Yang kedua, dia ada satu pemboleh ubah. Betul, dia ada P. Yang ketiga, dia ada tanda sama. Okey, jadi iyalah. Jadi jawapan dia adalah persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Okey, persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Okey, yang B. Sekali tengok pun dah tahu dia ada dua pemboleh ubah, A dan B. Jadi tak memenuhi syarat yang ni. Jadi teruslah awak jawab bukan persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Okey, sekarang kita pergi kepada bagaimana anda membentuk persamaan linear berdasarkan situasi yang diberi dan sebaliknya. Okey, sekarang dia bagi situasi. Lepas tu kita akan membentuk persamaan linear. Okey, kita tengok contoh. Bentukkan persamaan linear dalam satu pemboleh ubah bagi setiap yang berikut. Okey, satu nombor ditolak dengan 8 baginya ialah 2. Okey, macam mana awak nak tulis ni? Okey, dia kata satu nombor ditolak dengan 8. Jadi ditolak dengan 8. Baginya ialah 2. Jadi satu nombor yang awak tak tahu ni, awak gantilah dengan apa-apa. Macam kita belajar bab 5. Kalau sesuatu yang tidak diketahui itu, pemboleh ubah yang tidak diketahui itu, kita boleh gantikan dengan abjad. Jadi katakanlah suatu nombor tu ialah X. Okey, jadi X tolak 8 sama dengan 2. Okey, tengok contoh yang kedua. Contoh B. Pakcik membeli 5 batang pen dengan harga Y sen. Okey, ini harga pen. Dan sebuah buku berharga RM3. Okey, ini harga buku. Jumlah wang yang dibayarnya ialah RM7. Okey, ini jumlah wang. Jadi, dia beli 5 batang pen. 5 batang dengan harga Y sen sebatang. Jadi, harga 5 batang pen sama dengan satu batang pen harga dia Y sen. Jadi kalau 5 batang pen, 5 darab Y lah. Okey, 5 darab Y. Okey, kemudian dia beli sebuah buku tulisan dengan harga RM3. Okey, 5Y ni dalam unit sen. Jadi, yang RM3 ni dalam ringgit. Jadi, kita kena samakan unit dia. Jadi, RM3 tu sama dengan berapa sen? 300 sen kan? Jadi, jumlah wang yang dibayar adalah RM7. Tukar juga dalam sen. Jadi, RM7 tu sama dengan 700 sen. Okay, semua ditukar ke dalam sen. Jadi, 5Y yang harga, berapa tadi? Pen tadi 5Y tambah dengan 300 sen sama dengan 700 sen. Jadi inilah persamaan linear yang awak boleh buat. Okey, kita lihat latihan yang pertama. Latihan yang muka surat 56 nombor 2. Okey, yang ni awak cuba buat. Tulis satu persamaan linear bagi setiap pernyataan atau situasi berikut. Okey, awak cuba jawab dulu. Lepas tu baru tengok video ni. Okey, dah jawab. Cek jawapan awak. Okey, kita tengok contoh. Hasil tambah 8 dan T ialah 10. Ini senang je. Kata kunci dia tambah.
Okey. Yang ni hasil tambah. 8 dan T ialah 10. Jadi 8 tambah T sama dengan 10. Okey, 2 tolak 3P bersamaan dengan 8. Oh, senangnya. 2 tolak 3P sama dengan 8. Yang B, 5 didarabkan dengan satu nombor ialah 20. Jadi 5 tu awak darablah dengan suatu nombor. Ikutlah nak darab dengan abjad apa. Katakanlah X kan. 5 darab suatu nombor ialah 20. Kalau awak buat 5Y sama dengan 20, betul. 5A sama dengan 20 pun betul. Kalau awak buat 5 darab X sama dengan 20. Okey, betul juga. Tapi kalau lebih elok awak tulis 5X lah. Sebab 5 darab X tu awak akan dapat 5X. Okey, yang C, hasil darab 3 dan X. Okey, hasil darab 3 dan X ni awak kena darab. Dibahagi dengan 12. Bahagi 12 bersamaan 4. Okey, tukar. Hasil darab 3 dan X. Jadi 3X. Bahagi dengan 12. Bahagi 12. Sama dengan 4. Nah, inilah jawapan dia. Okey, yang D. Wang berusia 29 tahun. Dan kakaknya P tahun lebih tua daripada dia. Jumlah umur mereka ialah 65 tahun. Okey, jadi umur Wong 29 tahun. Okey, ni umur Wong. Umur kakak dia P tahun lebih tua daripada dia. Bermaksud beberapa tahun lebih tua daripada dia. Kita tak tahu berapa tahun lebih tua. Tapi P bermaksud umur kakak dia adalah 29 tambah P. Betul? Betul lah. Sebab dia kata P tahun lebih tua daripada Wong. Maksudnya 29 tambah P. Jumlah umur mereka ialah 65. Jadi kita kena tambah. 29 umur Wong tambah dengan umur kakak dia ialah P tambah 29 sama dengan 65. Okey, jadi 29 tambah P tambah 29 sama dengan 65. Okey, P tambah, okey, nombor dengan nombor ni boleh tambah. 29 tambah 29 ialah 58 sama dengan 65. Okey, ini jawapan akhir dia. P tambah 58 sama dengan 65. Okey, sekarang seterusnya kita pergi kepada menyelesaikan persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Okey, dalam buku teks ada muka surat 127 diterangkan bagaimana kita nak menyelesaikan persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Okey, kita ada 3 kaedah. Yang pertama, kaedah cuba jaya. Yang kedua, kaedah aplikasi konsep kesamaan. Yang ketiga, kaedah pematahbalikan. Okey, sekarang dia bagi soalan yang sama. Tapi dia bagi 3 kaedah cara kita nak menyelesaikan persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Okey, bagaimana caranya? Kita tengok yang kaedah pertama lah, kaedah cuba jaya. Kaedah cuba jaya ni, kita cuba gantikan nilai X ni dengan apa-apa nilai. Kalau dalam contoh ni, dia bagi nilai yang pertama ialah 1, nilai yang kedua ialah 2, nilai yang ketiga ialah 3. Okey, sebelah kiri bermaksud yang ni lah, sebelah kiri ni. Ni, 2X tambah 1 ni. Dia gantikan S ni, pertama dia ganti dengan 1. 2 darab 1 tambah 1. 2 darab 1, 2. Tambah 1, 3. Okey, 3. Dia dapat 3. Sebelah kanan ni 7. Jadi, 3 tak sama dengan 7. Maka, tak boleh lah. Salah lah nilai 1 tu, salah lah. Okey, cuba dia gantikan X tu sama dengan 2. Okey, jadi ambil yang samalah 2X tambah 1 ni, gantikan X tu dengan 2. Okey, cuba. 2 darab dengan 2 tambah 1. 2 darab 2, 4. 4 tambah 1, 5. 5. Sebelah kiri ni 5. Sebelah kanan ni 7. Tak sama kan? 5 tak sama dengan 7. Jadi bukan. X ni bukan 2. Okey, cuba ganti pula dengan 3.
Okey, 2 darab dengan 3 tambah 1. 2 darab 3, 6. 6 tambah 1 dapat 7. Sama. Jadi, sebelah kiri ni dikira 7, sebelah kanan pun 7. Sama. Maka nilai S dia adalah 3. Dia banyak kerja lah sikit kalau kaedah cuba jaya ni sebab awak kena cuba satu persatu nilai. Kalau betul lah tu. Okey, kaedah kedua ialah aplikasi konsep kesamaan. Okey, tengok soalan dia sama. 2x tambah 1 sama dengan 7. Jadi, dia buat dalam bentuk gambar rajah supaya awak faham. Ini 2x. Okey, 1x, 2x. Lepas tu dia tambah dengan 1. Sama dengan 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, sekarang kita nak x ke? Nak x. Jadi, kat sini dia tambah 1. Jadi, nak hilangkan 1 ni, dia tolak 1. Dia tolak 1. Jika sebelah kiri dia tolak 1, sebelah kanan pun dia tolak 1. Dia nak suruh sama. Jadi, dia potong 1 sebelah kiri ni. Maka, sebelah kanan pun dia potong lah. Kalau tak, dia tak seimbang. Okey, jadi 1 tolak 1 ni dah jadi kosong ke? Jadi, tinggallah 2x. Sebelah kanan ni 7 tolak 1. Dapat 6. Dapat 6. Okey, sekarang kita dah dapat 2x sama dengan 6. 6 biji ni. Okey, sekarang dia nak suruh hilang 2 pula. Dia nak x kan? Dia nak suruh hilang 2 ni. Dia bahagi 2. So, dia bahagi 2. Bila sebelah kiri bahagi 2, sebelah kanan pun kena bahagi 2. Jadi, dia pun bahagi 2. Yang ni pun dia bahagi 2. Okey, jadi yang ni boleh potong lah. Tinggallah x. Okey, tinggal x. Yang ni pun sama. 6 ni, dia bahagi 2. Dapat 3 kan? Dapatlah 3. Dapat 3. Jadi, x tu sama dengan 3. Sebenarnya, awak tak perlu lukis gambar rajah ni. Tapi, dia lukis supaya awak lebih nampak lah. Ingat, nak hilangkan tambah 1, awak kena tolak 1. Jadi, di sebelah kiri tolak 1, sebelah kanan pun tolak 1. Okey, lepas tu, awak nak x, awak tak nak 2. 2 ni darab darab 2. Jadi, awak kena bahagi 2. Sebelah kanan pun kena bahagi 2. Dapatlah x sama dengan 3. Okey, tengok contoh, kaedah yang ketiga. Okey, kaedah pematahbalikan. Soalan yang sama, 2x tambah 1 sama dengan 7. Okey, katalah nilai awal dia adalah x dan nilai akhir dia adalah 7. Okey, pertama sekali x ni, macam mana kita nak jadikan dia jadi persamaan macam ni? Okey, jadi x ni kena darab dengan 2 kan? Dia darab dengan 2. Lepas tu dia tambah 1. Tambah 1. Kemudian dia jadi 7. Sama dengan 7. Sekarang kita cuba terbalikkan dia. Jadi, terbalikkan dia kod ni. Kalau kod ni, dia tambah tak? Jadi, bila dia nak matah balik, dia jadi tolak 1. Lepas tu, yang ni ke sini dia darab 2. Jadi, ke kiri ni dia kena bahagi 2. Dia dapat x balik. Okey, jadi cara dia awak ambil nombor yang ni, 7 ni. 7 ni dia tolak 1. 7 tolak 1 sama dengan 6. Lepas tu awak dapat 6 kan? 6 bahagi 2. 6 bahagi 2 awak dapat 3. Jadi x tu sama dengan 3. Okey, bila awak dah faham 3-3 kaedah ni, awak boleh cuba jawab soalan buku kerja buku set 56. Okey, kaedah yang pertama ni adalah kaedah cuba jaya. Lepas tu yang bawah dia tu, ini buku surat apa ni? Konsep kesamaan. Ni nombor 4 ni kaedah pematahbalikan. Lepas tu nombor 5 ni adalah konsep kesamaan. Okey, cuba jawab dulu Okey, dah cuba. Kita tengok macam mana cara nak jawab dia. Awak semak jawapan awak. Okey, dia bagi 2x tolak 1 sama dengan 5. Okey, sekarang kita nak cuba jaya lah. Kita katalah kita nak gantikan x tu sama dengan 1.
Okey, jadi kita ambil sebelah kiri ni. Sama tak sebelah kanan. Jadi 2 darab dengan 1 tolak 1, kita akan dapat 2 darab 1, 2. 2 darab 1, 1. Tak sama dengan 5. Okey, katalah X tu 2. Jadi 2 darab 2 tolak 1. 2 darab 2, 4. 4 tolak 1, 3. Tak sama juga dengan 5. Okey, kita cuba lagi. Cuba cari ni kena usaha keras lah. Katalah X tu sama dengan 3. Jadi 2 darab 3 tolak 1. 2 darab 3, 6. 6 tolak 1, 5. Dah sama dah dengan 5. Maka X tu adalah sama dengan 3. Okey, yang A ni. Okey, katalah asalnya X kan? X kan? Okey, X ni dia darab dengan apa ni? 7 kan? Darab dengan 7. Kemudian dia tolak dengan 5. Tolak dengan 5. Akhirnya dia dapat sama dengan 9. Okey, kita buat terbalik Terbalik pula. Jadi, anak panah kot ni lah. Darab 7 dia jadi bahagi 7. Kalau tolak 5, kalau terbalik dia jadi tambah 5. Okey, cuba 9 tambah 5. Okey, 9 tambah 5 berapa? Kita dapat 14. Lepas tu 14 bahagi dengan 7. Dapat 2. Okey, jadi maka X tu sama dengan 2. Betul tak jawapan awak? Okey, sama juga dengan P ni. Asalnya P kan? P ni dia darab dengan berapa ni? Negatif 7. Awak nak tengok ni. Kalau yang ni, dia tak ada tanda negatif kan? Yang ni dia ada tanda negatif. Jadi, asal dia P. Lepas tu, dia darab dengan negatif 7. Kemudian, dia ni 8 ni, ditambah sebab dia positif. Dia tambah dengan 8. Okey, akhirnya dia dapat 15. Okey, kemudian kita terbalikkan dia. Anak panah ni. Kalau terbalik, kalau darab negatif 7, dia jadi bahagi negatif 7. Pusing. Tambah 8, kalau terbalik, dia jadi tolak dengan 8. Okey. Jadi, kita ambil 15. 15 tolak 8. 15 tolak 8, kita akan dapat 7. Kemudian, 7 tu bahagi dengan negatif 7. 7 bahagi negatif 7. 7 bahagi negatif 7, kita akan dapat negatif 1. Maka, X sama dengan negatif 1. Okey, kalau salah tu buat pembetulan ya. Okey, sekarang kita lihat kaedah yang ketiga, iaitu selesaikan persamaan dengan menggunakan konsep kesamaan. Okey, konsep kesamaan ni kita nak hapuskan yang selain X lah. Okey, kalau kita tengok yang soalan A ni, awak boleh tengok contoh dia nanti. Lepas tengok contoh baru jawab ni ya. Okey, yang A ni kita nak nilai X. Okey, pertama sekali kita kena hapuskan dulu yang jauh dengan X. 12 ke 45 yang jauh dengan X? 45 lah kan? Okey, kalau 45 ni kita tambah 45. Maka nak hapuskan 45, kita kena tolak 45. Jadi, 45 ni kena tolak 45. Yang ni awak kena tulis jugalah. Tambah 12X. Okey, bila sebelah kiri awak tolak 45, maka sebelah kanan awak kena tolak 45. 45 tolak 45 dah jadi kosong kan? Sebelah kiri tinggal 12X. Sama dengan 9 tolak 45. Okey, tekan kalkulator. 9 tolak 45 awak akan dapat negatif 36. Sekarang awak nak hapuskan 12 ni. Yang ni 12 darab X. Darab tu kalau awak nak hapuskan dia, awak kena bahagi lah. Jadi 12X awak kena bahagi dengan 12. Jadi sebelah kanan pun awak kena bahagi dengan 12. Awak boleh potong. X. Jadi 36 bahagi 12
15, awak akan dapat negatif 3. So, dapatlah jawapan dia negatif 3. Okey, yang ni pun sama. Awak nak X. Awak nak 1/4, awak nak tolak 10. Jadi, awak kena hapuskan 10. Macam kan? 3/4 X 10. Awak nak hapuskan tolak 10. Awak kena tambah 10. 26. Awak kena tambah 10. Jadi, dah tinggal 3/4X. Sekarang 36. Sebab negatif 10 tambah 10 ni dah jadi kosong kan? Okey. Kemudian, awak nak hapuskan apa? 4 dulu ni. Per 4 ni. Per 4 ni bermaksud dia bahagi 4. Jadi, awak kena darab 4. Berlawanan. Kena darab 4. 3/4X darab 4. 36 darab 4. Ni dah boleh potong. Tinggallah 3X sama dengan 36 darab 4. Awak dapat 144. Jadi nak hapuskan 3 pula. Darab 3 ni awak hapuskan dengan 3. Jadi sebelah kanan pun bahagi 3. X sama dengan 144 bagi 3 sama dengan 48. Okey. Yang terakhir untuk hari ini adalah selesaikan setiap masalah berikut. Okey, tengok soalan A. Raja di atas menunjukkan sebuah segi 4 tepat dengan perimeter 60 cm. Cari nilai Y. Okey, dia nak perimeter. Perimeter tu bermaksud kita ukur lilitan dia. Jadi kalau ini YCM, sini pun YCM. Atas ni pun sama. 2Y tambah 3. Jadi nak perimeter awak kena tambah semualah. Okey, yang lebar dia ni sama kan? Jadi 2Y. Y tambah Y, 2Y. Tambah dengan 2 darab dengan 2Y tambah 3. Kenapa 2 darab 2Y tambah 3? Sebab dia ada dua sisi yang sama panjang. Jadi 2 kali 2Y tambah 3. Okey, dia kata jumlah perimeter dia adalah 60. Jadi 2Y tambah dengan, okey, yang ni awak kena darab 1/1. 2 darab 2Y awak akan dapat 4Y. 2 darab 3 awak akan dapat 6. Sama dengan 60. Okey, 2Y tambah 4Y awak boleh tambah sebab sama pemulih ubahan. Jadi 2Y tambah 4Y awak akan dapat 6Y tambah 6 sama dengan 60. Sekarang kita nak cari nilai Y. Okey. Kalau tadi kita belajar, kita ada 3 kaedah. Tapi cari kaedah yang sesuai lah. Okey. Kalau boleh awak guna konsep kesamaan. Tapi cara ringkas dia macam ni. Awak kena hilangkan apa tu? 6 dulu ke? 6 dulu, lepas tu tambah 6 ni awak kena hapuskan dia dulu. Lepas tu awak kena hapuskan 6 depan dia ni. Macam mana nak hapuskan 6 ni? Nak hapuskan 6 ni. Okey, itu tadi konsep dia. Cikgu nak bagi petua dia. Kalau tambah 6, nak hilangkan dia, awak pindahkan dia sebelah sini. Dia pindah sebelah sini, dia jadi tolak 6. Jadi 6Y sama dengan 60 tolak 6. Okey. Tambah, bila pindah dia jadi tolak. Jadi 6Y sama dengan 60 tolak 6. Kita akan dapat 54. Okey, jadi cikgu sambung sini ya. 6Y sama dengan 54. Sekarang kita nak hapuskan 6 ni. Darab 6 ni, kalau nak hapuskan dia, kita kena bahagi dengan 6. Jadi, darab, dia dah pindah, dia jadi bahagi. Jadi, Y sama dengan 54 bahagi dengan 6. Y sama dengan 54 bagi 6, kita akan dapat 9. Jadi, jawapan dia adalah 9. Okey, raja di atas menunjukkan sebuah trapezium dengan luas 3Z tambah 6 cm persegi. Cari nilai Z. Okey, jadi macam mana nak kira luas trapezium? Luas trapezium adalah 1/2 darab dengan hasil tambah sisi yang selari yang ni kan. Jadi,
Z tambah 1 tambah dengan 6. Darab dengan tinggi dia adalah 3. Darab dengan 3 sama dengan berapa luas dia? Dia bagi 3Z tambah 6. Okey. Jadi, kita permudahkan. 1/2 darab dengan Z tambah apa ni? 1 tambah 6, 7 kan? Z tambah 7 darab dengan 3. Sama dengan 3Z tambah 6. Okey, sekarang kita nak Z. Okey, kita kena pindahkan dulu yang jiran-jiran dia ni. Okey, kalau awak nampak per ni dulu. Pindahkan per ni dulu. Per ni bahagi 2 kan? Bahagi 2. Per maksud kalau dia pindah sebelah sini, dia kena darab dengan 2. Jadi sebelah kiri ni dah tinggal 3 darab Z tambah 7 sama dengan 2 darab dengan 3Z tambah 6. Okey, jadi 3Z tambah 7 ni kena kembangkan. Kena darab 1 per 1. 3 darab Z, 3Z. Tambah dengan 3 darab 7, 21. Sama dengan, ni pun awak kena kembangkan ni. 2 darab 3Z awak akan dapat 6Z. Tambah dengan 2 darab 6, 12. Okey, sekarang kita nak tahu nilai Z. Sebelah kiri ada Z, sebelah kanan pun ada Z. Okey, pindahkan 6Z ni sebelah kiri. Jadi, kita akan dapat 3Z tolak 6Z sama dengan 12. Okey, 21 ni pindah ke kanan. Tambah 21 bila ke kanan dia jadi tolak 21. 3Z tolak 6Z kita akan dapat negatif 3Z. Kalau tekan kalkulator lah 3 tolak 6 kita akan dapat negatif 3. Jadi negatif 3Z sama dengan 12 tolak 21 ialah kita dapat negatif 9. Jadi nak tahu Z. Z ni sama dengan negatif 9. Okey, pindahkan negatif 3 ni. Ni darab Darab negatif 3 boleh pindah dia jadi bahagi. Bahagi negatif 3. Jadi Z sama dengan negatif 9 bahagi negatif 3. Kita akan dapat 3. Yang C. Hasil tambah 4 darab satu nombor dan 18 ialah 10 kali nombor itu sendiri. Cari nombor tersebut. Okey, katalah nombor tu ialah X. Okey, katakan nombor itu ialah X. Okey, jadi 4 darab suatu nombor. 4 darab X. Hasil tambah. Hasil tambah 4 darab satu nombor dan 18. Jadi tambah 18 sama dengan 10 kali nombor itu sendiri. Nombor itu sendiri kita dah wakilkan dengan X kan? 10X. Okey. Jadi 4X tambah 18 sama dengan 10X. Cari nombor tersebut. Bermaksud dia nak nilai X lah berapa. Okey. Macam mana? Yang awak tengok sebelah kiri ni ada X, sebelah kanan ada X. Okey. Letak dia dekat-dekat dulu. Jadi pindahkan X ni sebelah kiri. Jadi bila pindah sebelah kiri dia dah jadi tolak. Sebab sebelah kanan ni dia positif kan? Positif kita tak nampak. Jadi 4X tolak 10X sama dengan, okey, tambah 18 ni kita pindah sebelah kanan dia jadi, tambah dia jadi tolak lah, tolak 18. Okey, 4X tolak 10X, 4 tolak 10. Tekan kalkulator awak dapat negatif 6 kan, negatif 6X. Sama dengan negatif 18. Sekarang kita nak nilai X. Ini darab negatif 6, bila pindah dia jadi bahagi negatif 6. 18 bahagi dengan negatif 6 sama dengan negatif 18 bahagi negatif 6 awak akan dapat 3. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih.